وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين الحامدين العابدين المخلصين المستغفرين يا الله يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih-lebih lagi. Kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana Imam Nawawi himpunkan bagi kita 42 buah hadis. Kalau kita faham 42 buah hadis ini, mudah-mudahan kita faham agama kita dengan baik. Kita sampai mana dah? Tak apa ya, masuk kitab lagi? Belum lagi. Ada sabutan dia? Tak ada. Muqaddimah habis tak lagi? Muqaddimah habis dah? Ha? Oh, masuk dah? Hadis pertama. Kita baca lagi sekali lalu. Sekali lalu 42 buah hadis tu baca lagi. Belum lagi. Belum lagi Cuma bulan lepas dah baca dah sikit. Tak ingat lah. Tak baca lagi sekali lalu. Maknanya 42 hadis tu kita baca dulu sekali harung. Belum lagi Ha? Seingat saya tak baca lagi lah rasanya. Baca lagi? Tak lagi? Okey. Jadi malam ni insya-Allah kita baca apa? Sekali lalu dulu 42 buah hadis tu. Kalau sempat habis malam ni. Kalau tak sempat habis, kita sambung bulan depan. Kemudian baru kita mula dengan perbincangan kita hadis tu satu per satu. Jadi kita baca malam ni, kalau baca biasa orang mengaji hadis tu dia baca untuk sanad, tabarruk dengan sanad. Macam saya baca dengan beberapa orang guru hadis 42 ni, Syekh Ibrahim Qaisi, kemudian Syekh Muhammad Murabi', kemudian Syekh Yahya Ninawi. Jadi kita baca sekali lalu. Kalau sanad saya yang itulah. 3 sanad tu sampai kepada Imam Nawawi, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita baca dulu setakat mana habis. Kalau baca dengan syekh-syekh ni dalam 30 minit ke hampir sejam habislah 42 hadis ni. Tapi kita nak baca ni sekali dengan terjemahan jugalah Sebab kalau baca Arabnya saja langsung takut tak faham lah Jadi kita baca yang Arabnya, nas ataupun matan bahasa Arab. Kemudian kita baca juga sekali dengan terjemahan dia. Hadis yang pertama, muka surat 4. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni muttafaqun alaih. Kita baca terjemahan sikit. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasa sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Jadi hadis ni cerita tentang masalah niat. Dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan, pahalanya itu dia dapat banyak mana sekadar mana niatnya. Sekadar mana niatnya itu ikhlas. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahukannya daripada hijrah itu, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu. Hadis muttafaqun alaih. Tengok hadis yang kedua pula. Muka surat 15. An Umar radhiyallahu anhu aidan qal, hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika mana kami duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadi syi'r, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang mana amat putih pakaiannya, amat hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar, tidak dilihat padanya kesan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tiadalah salah seorang daripada kami mengenalinya. Maknanya pelik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, betul kan ya, rukbatayhi kaf. Maka dia menyandarkan rukbatayhi, dua lututnya kepada lututnya, yakni lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, kemudian dia meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qal, dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersyahadah tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas salah, dan kamu mendirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitillah sekiranya kamu mampu untuk ke sana. Qala sadaqta, berkata orang yang bertanya tadi, betul. Fa'ajibna lah, kami rasa pelik terhadap dia, yakni orang yang bertanya tadi. Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia bertanya, yakni bertanya kepada Rasulullah, akan tetapi dia yang menyatakan benarnya Rasulullah itu. Qala akhbirni 'anil iman, kemudian dia berkata, ceritakan kepada aku tentang iman. Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dan hari kiamat, hari akhirat.
dan kamu beriman dengan qadar, yakni qada dan qadar, yang baiknya dan juga yang buruknya. Qal sadaqta, berkata yang bertanya tadi, benar kamu. Qal, beliau berkata, orang bertanya tadi berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau kamu tak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya dia, yakni Allah, melihat akan kamu. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakan, berkata lagi orang yang bertanya itu, fa akhbirni 'anis sa'ah, maka khabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il, tiadalah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kerana hari kiamat itu daripada perkara-perkara yang ghaib, hanya Allah Taala yang tahu. Qal, maka dia berkata lagi yang bertanya tu, fa akhbirni an amaratiha, maka khabarkan kepada aku tentang amarat, tanda-tandanya, yakni tanda-tanda hari akhirat itu. Qal, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, tanda-tandanya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ibu itu melahirkan akan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, dan kamu akan melihat orang yang tidak berkasut, orang yang tidak berpakaian, orang yang miskin, yang hanya sekadar mengembala kambing, mereka itu meninggi-ninggikan bangunan mereka. Thumman talaqa, kemudian dia pun pergi, yakni orang yang bertanya tadi yang datang jumpa Nabi itu, dia pun pergi. Falabistu maliya, kata Umar, aku tunggu beberapa ketika. Thumma qal, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, adakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Umar, aku berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia mendatangi kamu untuk dia mengajarkan kepada kamu akan agama kamu. Hadis ni masyhur dengan hadis Jibril. Ni kalau orang sebut hadis Jibril, inilah dia hadisnya. Baik, hadis yang ketiga, muka surat 33. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara. Naik saksi, yakni mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Inilah dia rukun Islam. Walaupun dah disebut dalam hadis yang kedua, kaedah Imam Nawawi dia akan mengulang-ulang. Kalau perkara itu penting, Imam Nawawi akan mengulang-ulang. Dan ini antara yang diulang. Walaupun dah disebut dalam hadis Jibril, masih juga dibawakan hadis yang ketiga berkenaan dengan rukun Islam. Baik, hadis yang keempat. Muka surat 36.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq, dialah yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang daripada kamu dihimpunkan ciptaannya itu dalam perut maknya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yakni air mani. Summa yakunu 'alaqah, kemudian dia menjadi segumpal darah, misla zalik, begitu juga, yakni 40 hari. Summa yakunu mudghah, kemudian dia menjadi seketul daging, mislu zalik, begitu juga. Summa yursilullahu ilaihil malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepadanya akan malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat tadi pun meniupkan kepadanya, yakni kepada segumpal daging tadi yang dah menjadi manusia itu, ar-ruh, ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditulis dengan 4 kalimah, yakni 4 perkara. Bi katbi rizqih, untuk dituliskan rezekinya, wa amalihi, dan amalan-amalannya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa syaqi aw sa'id, dan sama ada dia itu orang yang akan diseksa ataupun orang yang akan bahagia. Fa wallahi, demi Allah, la ilaha ghairu, tiada Tuhan melainkan dia, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang daripada kamu dia melakukan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', hingga tiadalah antara dia dan juga antaranya, yakni antara syurga, melainkan zira', satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, mendahululah atasnya akan kitab, yakni tulis apa yang telah ditulis dekat kitab Luh Mahfuz. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia melakukan atau dia melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dia masuk dalamnya, yakni dalam neraka. Wa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang daripada kamu, la ya'malu bi'amali ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', hinggalah tiadalah antaranya dan juga neraka tadi ni melainkan satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka telah mendahuluilah atasnya akan kitab, yakni apa yang telah ditulis dalam Luh Mahfuz. Fayamalu bi'amali ahli jannah, maka dia melakukan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam syurga. Ini pun adalah merupakan pengulangan juga kepada apa yang dibincangkan dalam hadis yang kedua, secara khususnya berkaitan dengan rukun iman, secara khususnya berkaitan dengan qada dan qadar. Hadis yang ke-5. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini, yang masyhur dalam perkataan kita bid'ah, yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita, maka ia tertolak. Hadis ini menjadi asas kepada perbahasan berkenaan dengan bid'ah. Jadi perbahasannya itu perlulah dibahas dengan betul. Hadis yang ke-6. Muka surat 49.
Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, hadis daripada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang kita sebut sebagai syubhah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui akannya, yakni perkara-perkara syubhah itu kebanyakan daripada manusia. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga daripada perkara syubhah, tak melakukan perkara syubhah, sesungguhnya ia telah menjaga akan agamanya dan juga maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubhah, maka dia akan jatuh dalam perkara, maka dia telah jatuh dalam perkara-perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti mana seorang pengembala yang dia mengembala di sekeliling hima, yakni kawasan larangan. Yushaku an yarta'a fih, hampir-hampir dia masuk ke dalamnya, yakni ke dalam kawasan larangan tadi. Maka itu permisalan yang Rasul berikan apabila kita melakukan perkara syubhah. Ala wa inna likulli malikin hima, ambillah perhatian, berhati-hatilah kamu, dan sesungguhnya bagi setiap raja itu ada baginya hima, yakni tempat larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan sesungguhnya, ala, ambillah perhatian, sesungguhnya tempat larangan Allah itu adalah maharimuh, yakni perkara-perkara yang dia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, hendaklah kamu ambil perhatian bahawa sesungguhnya dalam setiap jasad itu ada seketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kalau baiklah ia, yakni kalau baiklah daging itu, maka baiklah jasad keseluruhannya, dan jika rosaklah ia, yakni daging itu, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ala wahiyal qalbu, ambillah perhatian, itulah dia hati. Hadis yang ketujuh. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Salasan, yakni 3 kali Nabi sebut ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya, kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qal, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk para pemimpin orang Islam dan sekaliannya, yakni sekalian orang Islam. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Ya, hadis ni kena faham berdasarkan juga nas-nas yang lain, iaitu kita tak dibenarkan untuk
untuk membunuh atau memerangi orang-orang yang bersetuju untuk berada di bawah Islam. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apabila telah Islam, terjagalah akan nyawa mereka, melainkan bila melakukan beberapa perkara seperti mana berzinanya orang yang telah berkahwin, orang yang membunuh maka dihukum bunuh balik, dan beberapa perkara yang lain juga. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu tinggalkan ia, dan apa yang aku suruh kamu, maka laksanakanlah ia sekadar kemampuan kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya hancurlah orang-orang sebelum kamu kerana kasratu masailihim, banyaknya persoalan mereka, banyaknya pertikaian mereka, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya pertikaian mereka dengan para nabi mereka. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, la yaqbalu illa tayyiba, maka dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengarahkan orang mukmin sebagaimana dia mengarahkan para rasul. Faqal, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa arahan kepada orang Islam, kepada orang beriman sama seperti mana arahan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah, wahai para rasul, makanlah daripada perkara-perkara yang baik dan beramallah dengan amalan yang salih. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada perkara-perkara yang baik. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah perkara yang baik daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara, kemudian Rasul SAW menyebutkan tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya. Asy'atha aghbar, berserabut dia, aghbar, penuh dengan pasir, penuh dengan habuk. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, dia berkata ya Rabb, ya Rabb, minta daripada Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya daripada haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya itu daripada haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia itu diberi makan dengan perkara haram. Fa anna yustajabu lizalik, bagaimanakah dia itu akan dikabulkan doanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-11. Anil Hasan ibn Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Al Hasan ibn Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan kesayangannya, radhiyallahu anhuma. Tu kan dia, radhiyallahu anhuma. Qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku telah mendengar, aku telah menjaga, aku telah mendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau.
hadis riwayat An-Nasa'i wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmizi, maka beliau berkata, ini Tirmizi berkata, Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis yang ke-12. Hadis ni juga adalah merupakan ulangan kepada hadis yang sebelum tadi, membincangkan tentang perkara syubhah. Hadis ni sama juga penekanan supaya kita meninggalkan perkara syubhah. Hadis yang ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara keindahan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Hadis hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Hadis yang ke-13. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, baginda berkata, tidak beriman salah seorang daripada kamu, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya apa yang dikasihi untuk dirinya sendiri. Hadis yang ke-14. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas al-thayyibu adh-dhani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang Islam itu melainkan dengan salah satu daripada tiga. Ini tiga perkara utama yang menghalalkan darah. Al-thayyibu zani, orang yang sudah berkahwin dia berzina. Wan nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, maksudnya orang membunuh dihukum bunuh. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah daripada jemaah, yakni jemaah Islam, yakni golongan Islam, yakni orang-orang Islam. Ini tiga perkara yang menghalalkan akan darah, menghalalkan nyawa. Hadis yang ke-15, muka surat 39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata perkara baik, au liyasmut, ataupun dia diam saja. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan akan jirannya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ini antara akhlak Islam yang yang perlu diberikan penekanan, iaitu menjaga lisan, memuliakan akan jiran dan juga memuliakan akan tetamu. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, wasiatkan kepada aku, nasihatkan kepada aku. Qal, sabda Nabi SAW, la taghdab,
jangan kamu marah. Faraddada miraran, maka dia mengulang beberapa kali, beri nasihat kepada aku, beri nasihat kepada aku. Qal, sabda Nabi dengan perkataan yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Maksud di sini, jangan kamu mengikut akan marah kamu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kita bawa habis hadis yang ke-16. Ada lagi berapa hadis? 24 lagi ya. Qul qawli hadza astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah, warzuqna al-amal bihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi